So, subtopik yang kita akan go through kali ni adalah apa kaitan titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus. Okay, kita ulang balik. Apa kaitan antara titik yang ada pada garis lurus dengan persamaan garis lurus? Sudah, terbelik-belik kan? Okey, tarik nafas dalam-dalam. Tahan, lepaskan. Okey, baca tenang-tenang. Apa kaitan titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus? Okey. Mungkin yang pening tadi dah kurang pening sikit. Jom kita terangkan. So, ini contoh soalan. Cikgu terus kepada contoh soalan lah supaya awak nampak. So, antara soalan yang dia boleh tanya adalah tentukan sama ada titik yang berikut terletak pada garis lurus yang dinyatakan ataupun tidak. Okey. Dengar betul-betul. Nak kata part ni tak penting, penting juga sebenarnya. Penting juga. Awak tak boleh miss benda lah ni. Sebab dia ada kaitan dengan soalan penyelesaian masalah dekat hujung topik nanti. Okey? So, jom. Dia kata tentukan sama ada titik-titik. Tentukan ya ataupun tidak kira jawapan dia. Titik berikut terletak pada garis lurus yang dinyatakan. So, kalau perasan, soalan ni, cikgu sengaja je tunjukkan gambar supaya awak nampak. Kenapa? Supaya awak tahu. Kenapa? Sebab untuk soalan berkaitan dengan titik ni, dia boleh keluar dengan gambar ataupun tidak. Of course ada cara dia. Okey, jom kita tengok dulu. Okey? So, dia tanya antara soalan A, B, C, titik-titik ni. Okey. Dia tanya titik-titik ni adakah terletak pada garis lurus tu. Okey? Dengar betul-betul, tengok betul-betul. Inilah garis lurus yang dalam soalan bagi. Sekejap terputus pula. Macam ni. Okey? So, sekarang jom kita sama-sama plottingkan titik-titik yang dia bagi ni. Contoh A. Kita nak tengok adakah titik M ni terletak pada garis lurus yang warna merah ni. Jom kita tengok. M negatif 4, 10. Ingat, 4 ni apa? Negatif 4 ni X. Okey? 10 ni adalah Y. Tak best pula warna hitam warna biru lah. Okey? Okey. Negatif 4 ni adalah X, 10 ni adalah Y. Mana negatif 4 kat sini? Mana 10? Kalau kita naikkan atas, nampak ni titik-titik tu? 10 ni dekat sini. Makanya dia akan bertembung dekat sini lah. Ini adalah titik negatif 4, 10. Soalan cikgu pada awak semua. Okey, pada adik-adik semua. Adakah titik ni terletak pada atas garis lurus? Pandai, good job. Tak. Duduk menjauh kat sini, menyimpang. Sebabnya garis lurus dekat sini. Okey, dia tidak terletak pada garis lurus. Maka jawapan adalah tidak. Itu je jawapan dia. Faham ke faham? Okey? Okay, perhatikan. Ini contoh soalan yang ada gambar. Dengar betul-betul. Nampak macam senang kan? Sabar. Next, B. Tengok titik N pula. Titik ni titik M kan? Okey. Titik N pula. N adalah 1, 18. Yang ni X, ini Y. Mana satu? Satu memang tak nampak. Let's say lah sini satu kan. 18 mana? Ni 18 lah. Makanya titik di sini Ni tak cikgu tak ada membaris. Bayangan je lah Nampak? Ini adalah titik N. Adakah dia terletak pada atas garis lurus? Tak. Terang-tang dia menyimpang kedua. So makanya jawapan sini pun tidak. Okay, next. Titik Q. Q negatif 4 dengan 4. Ini X, ini Y X 4. 4 ini negatif 4 Ke mana dia? Y dia adalah 4. Y dia adalah 4. Mana 4? Kita tak dapat agak. Tapi kita boleh contohkanlah. Sebab sini 10. Boleh jadi sini 5. Dia nampak punyalah kecil nombor dia. Let's say 1 sinilah. Nampak tak? Dia menghampiri untuk kena. Kita boleh tengoklah. Dia macam ibarat kena. Let's say kita katakan dia kena. Ni adalah titik Q. Makanya ya jawapan dia. Faham maksud cikgu? Kalau kita ada gambar. Okay. Kalau kita ada gambar. Okay. Makanya kita boleh mudah je tengok sama ada titik-titik ni terletak pada garis lurus ataupun tidak. Dengan plotkan dia titik. Mana titik M kat sini? Oh, ni titik N. Tak kenalah cikgu. Oh, ni titik Q. Kenalah cikgu. Senanglah.
Tapi, dengar betul-betul apa yang cikgu nak cakap sekejap lagi. Tapi, majoriti soalan dia tak bagi gambar. Okey, dia terus dibagi macam ni. Tentukan sama ada titik-titik berikut terletak pada garis lurus yang dinyatakan. Sudah macam mana? Of course ada jalan dia. Melalui apa? Melalui persamaan garis lurus. That is why tajuk subtopik ini adalah kaitan titik pada garis lurus dan persamaan garis lurus. Kita boleh menentukan titik tu terletak pada garis lurus ni dengan menggunakan persamaan garis lurus yang ini. Okey? Faham setakat ni? Kita tenang-tenang. Ambil nafas, tarik nafas dalam, lepaskan. Alright. So, of course, bila kita kata titik ni ada kaitan dengan persamaan garis lurus, terus lock dalam kepala bentuk persamaan dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Tapi kita tak payah pakai ni. Kita pakai apa yang soalan dah bagi. Okey, faham setakat ni? So kita akan pakai Y sama dengan 4X tambah 20. Okey, macam mana kita nak tentukan titik? Kita cikgu patah balik ni patah balik, cikgu clear ni lah. Bagi dia kosong. Okey. Macam mana kita nak tentukan sama ada titik A ni, M ni, negatif 4, 10 melalui garis lurus tu. Mudah je. Okey, sangat mudah. Caranya adalah kita perlu gantikan titik M ni tadi ke dalam garis lurus ni. Yang ni titik. M kan ni X, ini Y. Makanya kita kena gantikan Y ni tadi dengan koordinat tadi tu. X ni dengan koordinat tadi tu. Faham setakat ni? Okey, jom kita buat sama-sama. Y apa? 10. 4. X apa? Negatif 4. Tambah 20. Dapat? Alright, good job. So kat sini lah 10. Selesai yang kanan ni dapat negatif 6. 11 tambah 20. Selesaikan sampai habis sama dengan akan dapat 4. Faham setakat ni? So kalau dekat sini awak akan finalize, cikgu tak ada pun benda yang kita biasa cari. Kalau nak cari Y, pusing-pusing dapatlah X ke apa kan. Tapi ni macam kiri kanan ada nombor. Tenang. Cikgu dah bagi tahu, persamaan ni ingat, apa makna persamaan? Persamaan adalah nilai di kiri sama dengan nilai di kanan. Tapi cuba awak tengok ni, sama ke lain? Lain, tak sama mah. Bila tak sama, that's why jawapan A ni tadi kita buat, kalau tengok gambar, dia tidak. Faham maksud cikgu? Sebab dia tak sama. Okey? Okey, jom. Tadi jawapan dalam banyak-banyak ni apa yang sama tadi? C kan, betul tak? C tadi kita jawab dia sama kan? Okey, jom kita tengok C pula. Cikgu skip B sebab B pun tidak Okey, step dia sama je. Apa yang kita kena buat adalah kita ambil balik persamaan yang dia bagi tadi. Y sama dengan 4X sama 20. Ada student tanya, cikgu kenapa kita ambil garis lurus ni, persamaan ni? Sebab dia berkaitan dengan persamaan garis lurus ni. Dia tanya titik A, B, C ni melalui garis lurus ni atau tidak kan? Okey. So sekarang ni kita gantikan nilai koordinat tu ke dalam persamaan tadi. Okey, yang ni X, yang ni Y. Gantikan dekat dalam Y ni, gantikan dekat X ni. Menukar titik tadi tu ke dalam persamaan tu. Cikgu ulang balik. Kalau soalan berkaitan dengan titik, kena ingat kita kena gantikan koordinat titik tu ke dalam persamaan garis lurus. Okey? So jom kita gantikan. Y 4, 4X, negatif 4 tambah 20. Selesaikan. 4, negatif 16 tambah 20. Ini 4 sama dengan 4. See? Cikgu nak tanya. Kiri dengan kanan sama ke sama? Kalau sama, angguk kepala. Good job. Dia sama. Bermakna titik C ni adalah titik yang melalui apa? Garis lurus. Itu je cara dia. Faham ke faham setakat ni? Okay, good job. Inilah cara kalau kita nak jawab soalan kaitan titik. Kalau soalan tanya tentukan titik, terletak pada garis ataupun tidak, beginilah caranya. Masukkan titik tu ke dalam persamaan. Ingat, clue dia adalah masukkan
nak bagi ingat punya pasal ni, masukkan titik ataupun koordinat yang diberi, salin poin ni dalam buku nota awak atau buku latihan. Masukkan titik atau koordinat yang diberi ke dalam apa? Ke dalam persamaan. That's it. Okay?